Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih pada yang hadir pagi ni. Kalau ikut-ikut cikgu, kita ada 2, 4, 6, 8. Walaupun cikgu dah telefon parent kamu, macam-macam alasan kan yang tak masuk ni. Ada yang tak download Google Meet dah. Google Meet tu bukan sampai dengan telefon kan, dah download apa. Ada yang cuma pelik lah. Ada yang ni lah macam-macam. Tapi tak apa, yang masuk ni cikgu ucapkan. Terima kasih. Okey, semalam kita belajar tentang penjana. Okey. So, rupanya kita tak belajar motor. Kita hanya belajar tentang penjana sahaja. Okey. So, semalam penjana fungsi utama dia adalah untuk menjana tenaga elektrik. Itu kita namakan dia penjanaan. Sekejap, sebab cikgu pakai PowerPoint ni senang cikgu nak conteng. Okay, supaya tak cuma dia dah lari-lari sikit lah. Bila cikgu convert, dia dah berlari-lari dah. Cuma mana yang sekejap tengok mana. Dia yang baru masuk je. Cikgu tengok siapa yang baru masuk. Fahrin baru masuk. Alhamdulillah kenyang dah Fahrin. Siapa tu? Siapa yang dah kenyang tu? Okay, kejap Fahrin. Awal sangat kelai cikgu tak makan pagi lagi. Alright. Cikgu besarkan sikit. Mana dia pun. Ni kalau cikgu nak conteng lah senang. Okay. Lupa nak tadi siapa nak join. Okey, kita belajar proses satu penjanaan. Penjanaan kita belajar semalam. Okey, di mana kita menjana tenaga elektrik. So kalau kamu lihat di sini dia kata sistem pembekalan tenaga elektrik perlu melalui tiga peringkat. Iaitu peringkat pertama kita belajar semalam, iaitu penjanaan. Kalau cikgu tanya penjanaan, biasanya kita menjanakan tenaga elektrik melalui apa? Yang kamu dah belajar? Dalam penjanaan, kita menggunakan penjanaan. Kita penjanaan tenaga elektrik yang sekarang ni di Malaysia kita gunakan. Bagaimana kita menjana tenaga elektrik di Malaysia? Bukan empangan. Kita menggunakan jana kuasa. Jangan sebut empangan. Empangan tak ada jawapan empangan. Kita kena sebut jana kuasa. Jana kuasa apa cikgu? Jana kuasa hidroelektrik. Satu. Jana kuasa apa lagi cikgu? Jana kuasa solar. Solar tak ada jana kuasa bang. Faham? Solar je tak ada jana kuasa. Tapi jana kuasa angin ada. Jana kuasa ombak ada. Jana kuasa nuklear ada. Jana kuasa terma ada. Jana kuasa BIGSIM ada. Okey, kecuali solar tak ada jana kuasa. Okey, sebab dia sistem dia lain. Okey, dia tak ada macam dia tidak menggunakan kaedah elektromagnet. Okey, itu penjanaan. Lepas kita jana, kita nak kena hantar. Kalau tidak, macam mana elektrik tu sampai dekat rumah kamu? Okey, so lepas kita hantar, contohlah macam kamu kan, kamu pergi sekolah, kamu nak pergi satu rombongan. Okey, kamu nak pergi rombongan, mula-mula semua dikumpulkan di sekolah. Itu penjanaan, pengumpulan. Kemudian bas datang, bawa kamu hantar ke tempat yang dituju. Kemudian sampai tempat yang dituju, kamu akan dipecahkan ikut kumpulan. So, kamu akan diagihkan. Sama juga macam proses penghantaran tenaga elektrik ni. Maksud dia jana dulu, kemudian dihantar, dia agihkan. Okey, benda ni kalau kamu belajar, kamu akan dapat satu info yang baru tentang sistem elektrik. Yang selama ni kamu tahu datang rumah, dekat rumah tenaga elektrik dah ada. Datang macam mana aku tak tahu. Tahu-tahu aku petik switch lampu menyala. Okey, benda ni juga sebagai knowledge untuk kamu supaya sekurang-kurangnya kamu boleh cerita pada orang macam mana tenaga elektrik tu dihasilkan, dihantar dan diagihkan. Okey, kalau kamu lihat gambar ni. Okey, contoh gambar kawasan perumahan.
Okay, cukup kecilkan sikit sebab dia tak nampak kan. Okey. Mula-mula kita mula dengan apa? Bismillah. Okay, kita mula dengan apa? Sistem penjanaan. Dah cukup dah sebut dah. Kamu tak payah sebut. Okay. Dalam sistem penjanaan, sistem elektrik, kita mulakan dengan penjanaan. Okay, kamu lihat gambar A ni. Okay. A ni adalah jana kuasa. Jana kuasa apa ni? Hidroelektrik sebab dia menggunakan air. So, biasanya penjana akan menjana tenaga elektrik dalam sekitar 11 kW, 22 ataupun 33 kW. Kemudian, dia akan dihantar melalui talian penghantaran. So far, elektrik tak ada lagi yang wireless. Tak ada. Dia kena hantar pakai wire. Sebab arus elektrik tak ada wireless. Tapi kalau gelombang, okay, macam telefon, suara kita boleh pakaikan wireless. Tapi elektrik, kita tetap menggunakan wire. Okay? Dan kita akan hantar melalui talian. Okay, cuma gambar ni tak nampak. Lepas ke B, ya. Apa? Tanpa wire. Dia kalau nilai voltan yang kecil boleh. Okay? Nilai voltan kecil boleh. Tapi kalau besar dia tak boleh. Kalau katakan kalau besar, mati kita kena kejutan elektrik ni. Okay? Nanti kita search yang apa, nanti juga akan cari maklumat tentang apa yang wireless tentang charge tu. Sebab juga tak ada info benda tu lagi, juga tak search pun. Sebab kamu dah tanya, nanti juga akan cari dekat internet macam mana sistem tu berlaku pula. Okay? Buat masa ni kita pegang kepada elektrik, nak hantar kena pakai wire. Okay. Kemudian dalam buku teks kamu, okay, bila dihantar daripada jana kuasa ni, okay, jana kuasa, okay, dihantar pada talian sampai dekat C, okay, sampai dekat C, dia akan ditingkatkan. Okay, kalau melihat B ni, daripada sini dia jana 11 kW. Pada B ni adalah transformer. Bukan. Adapter dia turunkan voltan. Tapi ni dia naikkan voltan. Okay. So, dalam adapter tu ada banyak komponen. Dia ada pengubah, ada transformer. Macam kita sebut semalam kan. Dia ada diode, ada penerus. Dia ada penapis, dia ada kapasitor. Tapi konsep dia, cuma dalam bahagian B ni, transformer ni tak adalah penerus, tak ada diode. Dia hanya ada transformer semata. Di mana daripada 11 kW ni, bila melalui transformer, okay, B ni transformer, kamu tengok ni, dia akan tingkatkan nilai tu kepada 132 kW. Besar. Okay, dia tingkatkan kepada 132 kW. Okay, barulah kemudian dihantar. Dihantar maksud dia kalau kamu nak rasa terbakarnya badan, okay, mati tu dah confirm dah. Badan kamu akan melecur, terbakar. Kalau kamu tengok dekat negara India yang ada banyak kes yang jenis saja buat gila tau. Pegang benda-benda yang bukan-bukan ni, buat benda bukan-bukan. Kalau kamu pegang yang soket 240, kamu mungkin mati kena kejutan elektrik. Okay? Sebab nilai voltan dia tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kamu pegang talian ni, yang nilai dia sampai 500 kW ni, badan kamu boleh terbakar dan lebur. Sebab tu, kenapa biasanya talian penghantaran yang tinggi-tinggi ni, yang besar-besar ni, dia buat satu, dia buat tinggi. Kemudian, kamu akan lihat, dia tidak akan melalui kawasan perumahan. Jarang sangat. Kamu takkan jumpa yang yang tiang yang tinggi-tinggi yang besar-besar ni, dekat tepi rumah kamu. Tak ada. Dia akan buat di jauh sebab elektrik ni ada cas. Cas ni juga bagi masalah pada kita kalau kita selalu terdedah pada cas elektrik, dan dia bahaya lah. Macam kamu pegang troli kan, kamu pegang rasa macam ada kejutan elektrik betul. Itu baru cas yang kecil. Kalau yang talian penghantaran ni, kalau 500 kW, kamu akan terasa. Kemudian dia hantar pada C. Okay, C ni Great National. Okay, Great National ni maksud dia satu talian yang dihubungkan di seluruh Malaysia. Maksud dia kita ada banyak jana kuasa betul. Okay?
Dia lukis, nak lukis pun nampak sikit. Mana PowerPoint cikgu? PowerPoint. PowerPoint cikgu. PowerPoint. Macam nak buat ni kejap Cikgu buka PowerPoint senang nak lukis. Contoh macam apa Great National ni sebab pada tahun awal 80-an pernah berlaku blackout satu Malaysia. Okay. Ya, satu Malaysia. Semenanjung habis blackout semua. Sebab masalah pada talian Great National ni. Okey. Contohlah katakan kita ada banyak jana kuasa kan. Okey, yang pertama kita ada jana kuasa 1, warna hitam tak cantik. Okey. Kemudian kita ada jana kuasa 2, kita ada jana kuasa 3, kita ada jana kuasa 4. Semua jana kuasa ni akan dihantar ke dipanggil Great Nasional. Okey. Contohlah katakan rumah kamu pakai ni rumah Yus. Pakai penjana 1. Okey. Tiba-tiba jana kuasa 1 ni rosak. Meletup, terbakar. So, siapa yang pakai jana kuasa 1 semua takkan ada elektrik, betul? So kalau nak baiki katakan makan 2-3 minggu. So kamu sanggup tak ada elektrik 2-3 minggu. So untuk mengatasi masalah tersebut, bila 1 ni terbakar, rosak, jana kuasa 2, 3 dengan 4, dia akan bantu salurkan tenaga elektrik kepada siapa yang ambil jana kuasa 1. Sebab tu semua jana kuasa dia kena kumpul pada Great National supaya daripada Great National dia akan keluarkan kepada pengguna. Supaya tidak akan berlaku gangguan tenaga elektrik yang berpanjangan. Sebab tu, itu dinamakan Great National. Okey, boleh faham? Yang mana pun. Okey, kemudian lepas kita hantar, okey, lepas dia masuk kepada Great National ni, dia akan turunkan balik nilai voltan. Iaitu dia akan pergi pada D balik. Tadi dia naik kan? Transformer injak naik, dia tingkatkan voltan daripada 11 kW kepada 132 volt. Kemudian sekarang ni dia turunkan balik. Lepas dia hantar, katakan dekat sampai kan, dah nak sampai kawasan rumah kamu, daripada 132 tu dia turunkan balik kepada 11 kW. Itu adalah stesen D. Kemudian barulah dia pergi kepada E. Belum lagi. Dia tak pergi rumah lagi. Okey, belum lagi. Mana ke E? Okey. Dia pergi pada pencawang ni. Okey. Dia pergi pada pencawang sebab daripada 11 kW bila masuk pencawang dia akan pergi kepada masuk pencawang pergi 11 kW, keluar dari pencawang ni yang keluar 415. Kemudian barulah dia masuk pada talian kat rumah kamu tu. Maksud dia kalau kamu nampak depan rumah kamu ada tiang elektrik itu, nilai voltan dia adalah 415 volt. Tetapi masuk rumah kamu bergantung kepada keadaan. Kalau rumah kamu tidak menggunakan tenaga elektrik yang banyak, dia hanya bagi 240 volt ataupun dipanggil satu fasa. Lepas ni kita akan kira macam mana nak kira sama ada rumah kamu pakai 1 fasa ke 3 fasa. Kalau rumah yang besar, contoh macam sekolah, hospital, dia akan hantar 3 fasa. Okey. Satu lagi info yang cikgu nak beritahu. Sewaktu, kenapa nilai voltan, cikgu buka PowerPoint balik tadi. Kenapa nilai voltan daripada, kadang-kadang keluar soalan juga tau. Dia tanya. Okey. Sebab tadi kalau kamu lihat, masa penjanaan dia menghasilkan iaitu 11 kilo volt kan? Ni masa penjanaan. Betul? Kemudian bila dia nak hantar masuk kepada penghantaran. Dia nak hantar voltan tersebut, dia tingkatkan kepada paling rendah 132 volt. Okay, kadang soalan tanya, kenapa perlu tingkatkan nilai voltan? Kenapa tak hantar 11 je?
Ya. Tak ada. Dia bukannya tenaga bang. Kamu takut tak sampai rumah hidup. Tujuan dia kamu belajar sains. Apa formula bagi kuasa? Kalau ingat. P kuasa power sama dengan tak ingat cikgu. P sama dengan I V. I itu apa? I itik cikgu. I itu apa? Tak tahu cikgu. Kami tak pernah sekolah cikgu. Kami tak tahu I itu apa. Betul? I itu apa? Yang lain? Ialah hangguk kau. Tak apa. Kau kan use dia bercakap. Yang lain tu duduk pegang telefon. Hadi dah lena dah cik rasa. Hadi? Dia dah tengah baring tu. Hadi? Adakah Hadi lagi ni? Hadi? Hadi dah hilang nampak? Tak adanya. Dia kalau setakat kamu belajar menerap. Menerap pakai sudah lah menerapnya. Ifan. I tu apa Fan? Tak tahu. Kamu tak belajar sains ni masa form 3. Kami mana ada belajar cikgu. Kami tahun lepas kan PKP. I pun tak tahu apa. Farin? Tak tahu. Saja panggil. Kan kok tidur ke ada ke tak ada tak. Farin pun tak ada. Ada. Tak tahu. Kairunas? Tak apa kita pakat bodoh sama-sama. Kairunas? Tak tahu. Haikal pun tak tahu. Tak ada kelas ni yang bagus. Haikal? Tahu. I tu apa? V tu apa? V tahu V. V waktan. Nishan I tu apa Nishan? Tak tahu. Semua tak tahu. Si Hadi dah hilang Pandai. Ada juga lah yang pandai dalam kelas ni. Yang akan tak ada yang pandai. Pandai Nishan. Okay. I itu adalah current ataupun arus. Dalam bahasa Melayu, I ini dinamakan arus ataupun current dalam bahasa Inggeris. Okey. Kebiasaannya P ni adalah kuasa. Maksud dia kuasa kehilangan. Macam you sebut tadi kan. Bila kita nak hantar sesuatu, kalau terlalu jauh, maka akan suka tak suka akan berlakunya kehilangan kuasa. Okay. So, kalau nilai voltan kamu rendah, contohlah, kamu voltan kamu 32. Katakan kuasa kamu, katakan bila arus, bila mengalir melalui wire, dalam wire ada rintangan. Sebab dia akan create lagi pula tak? Dia akan keluar lagi formula I kuasa 2R. Kamu dah belajar, cuma kamu tak ingat je kuasa. R ni apa? R ni apa? Rintangan. Okay. R ni resistance, rintangan. Okay. Maksud dia, kalau rintangan tinggi, okay, cuba dulu contoh kita ada dua formula. Satu, kuasa ni tetap. Okay. Contohnya, kalau voltan tetap, kalau P meningkat, apa jadi pada I? Ya, apa jadi pada I? Ya, kalau P meningkat, apa jadi pada nilai I? Meningkat juga. Okey. Kalau R meningkat, okey, I tetap, apa jadi pada P? P akan meningkat jugalah. P akan meningkat. Okey. Sebab dia berkadar terus. Okey, maksud dia kenapa kita nak tingkatkan nilai voltan? Satu, kita nak rendahkan nilai arus. Kita nak kecilkan nilai arus. So, bila kamu kecilkan nilai arus, kamu kecilkan nilai ni, maka kuasa yang dihantar, sebab kita pakai wire, dalam wire ada rintangan. So, dia akan dapat mengurangkan kehilangan kuasa. Satu, kita kecilkan arus sebab nak kurangkan kehilangan kuasa. Yang kedua, kalau nilai arus rendah, contohnya, kamu lihat kenapa wire lampu, wirenya kecil. Kenapa wire water heater,
ataupun aircon besar. Kenapa? Sebab arus kan. Lampu arus yang mengalir adalah kecil. Tapi aircon adalah besar. Sebab tu kamu lihat kenapa dia tingkatkan rotan. Satu tujuannya untuk kecilkan arus supaya kabel penghantaran kita tidak terlalu besar. Sebab tu kamu tengok dekat tiang penghantaran tu, wire dia tak besar, kecil je. Kan kalau kamu perasan kamu tengok, memang dia tak nampak kan tinggi kan, tapi kamu nampak memang dia kecil, dia tak besar sebab dia tingkatkan voltan tujuannya untuk kecilkan arus supaya dapat mengecilkan saiz kabel. Okey, bila dapat kecilkan saiz kabel, apa kelebihan dia? Kalau kita kecilkan saiz kabel, apa kelebihan dia? Ruang banyak apa bang? Kamu ni meripik kabel ruang apa? Ya? Current tak sampai? Tak ada juga. Kos rendah, itu je. Kos rendah itu je lah. Tak payahlah kamu beli mahal sebab wayarnya kecil. Itu je. Okey sebab arus elektrik kecil, arus rendah, so kabel kecil, so kos dia rendah. Okey. Ni contoh secara rumusan yang kamu belajar tadi. Okey. Sekejap. Apa ya? Ya. Rangkaian kan? Okey. 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 Itu biasa kalau tengah-tengah bandar, kamu tak nampak tiang elektrik macam rumah kita kan? Tak nampak. Okey, dia ada banyak jenis talian penghantaran. Satu dipanggil atas bumi, satu lagi bawah bumi, dalam bumi. Kalau di bandar-bandar besar, wire dia ditanam di dalam bumi, dekat bawah tanah. Betul dekat bandar-bandar besar, macam kat Ipoh kan. Kamu tengok kat Ipoh, kamu nampak ke tiang elektrik? Ada, tapi rasa tak ada dekat pekan kita tu. Kamu nampak tiang macam mana dekat rumah kita. Kan rumah kita kan depan, setiap rumah ada tiang kan. Tapi kat bandar tak ada, sebab itu dia menggunakan talian penghantaran di bawah tanah. Sebab tu banyak, bukan isu lah. Contoh kan bawah tanah ni ada banyak benda. Ada kabel elektrik, ada kabel komunikasi, ada pipe air, kan? Yang terbaru ni dia orang buat sisa kumbahan ni, yang pipe sisa kumbahan ni. So bila nak buat kerja-kerja tu, dia orang kena tengok layout tau. Maksud dia peta balik mana laluan kabel elektrik, mana laluan kabel komunikasi, mana laluan pipe air contoh. Pernah berlaku, memang sekarang kadang-kadang berlaku, dia nak repair pipe, kontraktor tu tak check betul-betul, dia pergi korek, dia terpergi korek dan terpotong kabel elektrik. Banyak ada juga yang berlaku kematian. Sebab tu nak buat kerja, dia kena tengok peta di mana talian elektrik diletakkan. Sebab tu kamu tak nampak tiang. Okey, boleh? Yus? Okey, kamu tengok penjanaan cikgu sebut tadi kan, cikgu dah ajar penjanaan daripada jana kuasa, kemudian dihantar, kamu tengok slide dia kan, bermula 11 kW dinaikkan kepada 132. Kemudian kenapa nak dinaikkan? Dia kata satu, untuk mengurangkan kilangan kuasa sebab haba. Yang kedua, untuk mengurangkan saiz kabel. Okey, di Malaysia segala talian penghantaran akan dirangkai ke grade nasional. Okey, talian penghantaran dipasang pada ketinggian tertentu menggunakan menara pilot bertujuan untuk keselamatan pengguna. Sebab yang kalau rendah, orang akan panjat. Sebab ni banyak orang gila, kadang-kadang saja pergi panjat. Dan kerja di sini adalah amat berbahaya sebab orang yang kerja pada bahagian penghantaran ni, sebab nilai voltan dia tinggi, so dia kena patuhi faktor keselamatan. Kalau dia leka sikit, lalai sikit, dia boleh menyebabkan kematian. Okey. Kemudian lepas dihantar baru dia agihkan. Okey. Lepas ni juga akan cerita sebab kita dah dapat, kita pada bahagian pengagihan, kita dah dapat benda yang kecil ya 240. Paling besar kita dapat apa, macam rumah cikgu baru tukar daripada 240 kepada 415. 3 fasa. Disebabkan cikgu tambah aircon 3-4 biji lagi. So 240 tak mampu nak tampung.
Sebab tu kita kena masukkan 3 fasa. Kita akan belajar macam mana nak kira 3 fasa. Okey. Okey, ni yang cikgu sebut tadi. Dalam pendawaian elektrik, kita ada 1 fasa dengan 3 fasa. Okey, sebelum cikgu cerita 3 fasa dengan 1 fasa ni, cikgu bagi info dulu. Apa dia 1 fasa? Apa dia 3 fasa? Okey, kamu bayangkan rumah kamu. Rumah kamu ada elektrik kan? Okey, dekat luar rumah kamu, kalau kamu perasan, ini wire daripada tiang. Katakan, cikgu nak lukis ni. Tak pandai melukis, payah ni. Sekejap, Katakan ini tiang elektrik. Ni tiang elektrik. Biasa sekarang ni tiang, kalau dulu tiang elektrik, kamu nampak ada 4 talian. Perasan tak? Kalau dulu. Ada lagi tau, masih ada lagi dekat tepi-tepi jalan yang macam ni. Tapi sekarang ni, kebanyakannya kamu nampak 1 je kan. Tapi kalau kamu perhatikan betul-betul, dia bergulung tau. Dia ada 4. Gulung ni pun tetap ada 4. Dia tapi jadi macam, tak nampak 1 lah. Tapi dia ada 4. Cuma cikgu terangkan yang belah kiri ni sebab senang nampak 4. 4 ni ada 3 talian hidup. Ni live, neutral. Sama juga. Yang belah kanan tu pun sama. Cuma kita tak nampak Okay, live ni dipecahkan, kita kenal sebagai 1 red. Talian hidup merah. Sebab tu nanti kat rumah nanti kamu tengok, ada kabel live kamu ni merah, ada kabel live kamu ni kuning, ada kabel live kamu ni biru. Okay, biru tak ada. Red, yellow, blue. Merah. Red, betul. Biru ada. Red, yellow, blue. 3 fasa. Okay, ni rumah kamu. Rumah kamu ada 1 pintu, 2 tingkap. Ni rumah, kita lukis rumah zaman sekolah rendah kan. Okay, rumah kamu kecil aja. Bilik pun ada 2, tak banyak. So, rumah kamu hanya perlu pakai berapa fasa? Kamu ambil 2 cukup. 1 live, 1 neutral. Okay, ini rumah use. Ini rumah bodam. Contoh rumah bodam. Okay, rumah bodam pula kadang-kadang dia tak ambil fasa yang sama. Dia ambil bodam, ambil fasa kuning. Okay, rumah ketiga. Rumah ketiga mungkin dia ambil neutral semua sama, ambil fasa merah. Okay, kalau kamu tengok, kamu pernah melihat kejadian di mana rumah 1 tak ada elektrik, tapi rumah nombor 2 ada, rumah nombor 3 ada. Kamu sepah seranah TMB. Apa benda? Kenapa rumah aku tak ada, rumah sebelah ada? Sebab rumah kamu dengan rumah dia tidak menggunakan talian hidup yang sama. Dia berbeza. Okay? Yang hantar ni, 2 kabel ni, berapa nilai voltan dia? 240 volt VAC. 2 wire ni 240. Yang ini pun 2 wire 240. Adi. Tadi mana hilang? Ada. Dia masuk. Ada. Tadi dia baring. Okey. Terkeluar. Baring boleh terkeluar. Aduh. Okey. Boleh faham? So, maksud setiap rumah 240. Okey. Sekarang ni rumah Nishan, orang kaya. Rumah dia ada 8 tingkat. 8 tingkat sebab dia duduk rumah flat. Itu yang besar tu. Contoh. Okey. Rumah, Ustaz janganlah saya sebut rumah flat lah. Maksud dia rumah banglo. Okey, yang besar, yang dalam rumah tu ada 10 biji aircon, bilik ada 10. Okey, ada water heater, macam-macam benda. So dia tak cukup untuk pakai 240, dia kena ambil semua sekali. Dia ambil semua. 3 dia masuk rumah dia. 3. So, jumlah 3 ni berapa? 415 VAC. Okey, dan penggunaan tenaga elektrik, kalau lagi banyak, kabel ni lagi besar. Kabel ni kalau kamu belajar tentang pendawaian, yang ada yang sekecil-kecilnya 1.4 mm square. Kemudian 2.5 mm square. Lepas ni kita belajar tahu benda ni. Kita ada 4 mm square. Kemudian kita ada 6. Kita ada 8. Kita ada 12. Kita ada 16.
kita ada 24, kita ada 32. Banyak tau. Makin besar tenaga elektrik, arus elektrik yang kamu gunakan, saiz kabel kamu akan menjadi semakin besar. Kalau sikit, kecil lah kabel kamu. Ini contoh satu fasa dengan 3 fasa. Boleh faham? Okay. Alright. Okay, sekarang ni, dalam buku teks ni, bawah tu ada satu fasa. Ni 3 fasa. Okay. Apa maksud 3 fasa? Kalau kamu lihat di sini, dia kata, membekalkan tenaga elektrik yang besar. Maksud dia kalau bangunan ke ataupun rumah kamu memerlukan tenaga elektrik yang banyak, maka kita gunakan 3 fasa. Soalan cikgu, kalau saya pakai juga satu fasa, apa akan berlaku, cikgu? Kau nak tarik apa elektrik pula? Tak ada tarik-tarik. Apa akan berlaku? Tak cukup. Cukup, kau boleh bagi. Tapi apa akan masalah akan berlaku? Ya, satu wire hidup, satu wire neutral. Masuk. Keluar besar. Apa akan berlaku? Dia akan jadi masalah pada kabel. So, dia terpaksa menggunakan kabel yang terlalu besar untuk supply rumah kamu. Kamu bayangkan kalau 3 fasa ada 3 kabel, kamu pakai satu fasa, so kabel kamu akan jadi terlalu besar. Itu satu. Sebab tu kalau kamu lebih, sekarang ni macam kita pakai satu fasa, dia ada limit tau. Katakan kalau lebih 60 kamu pakai juga, fuse kat luar tu akan blow. So, kadang-kadang memang boleh, kamu pasang je aircon sampai 5 biji, 6 biji, tak ada masalah. Okay? Tapi bila masa kamu pakai serentak, nilai arus lebih daripada 60 ampere, kalau fuse tak putus, sebab kadang-kadang pengguna ni, bila fuse putus, dia tukar, putus lagi, apa kamu akan buat? Contohlah, katakan fuse kat rumah tu kan. Okay, fuse dekat, kalau kamu perasan, okay, dekat luar rumah kamu, ada meter kan? Alamak, situ. Luar rumah ada meter, betul? Okay, kalau kamu perasan, luar rumah kamu ada meter. Okay, biasanya dia ada satu dipanggil fuse, kotak. Kemudian ada satu kotak dipanggil penyambung neutral. Kemudian baru dia masuk pada meter. Ini daripada tiang lah. Okay, ni live, fuse, ni penyambung neutral. Kamu akan belajar ni. So, masuk dekat meter. Keluar meter pergi pada dalam rumah kamu. Ni masuk rumah. Pasal ada satu kotak dia panggil DB. Yang ada Swiss. Yang ada MCB. Kamu belajar lepas ni. Kamu ada MCB. Kamu ada LCB. Ya? Kotak panjang dalam rumah. Ini dalam rumah. Apa dia? Ni dalam rumah. Ya. Ni luar rumah. Sebab tu tendang itu namanya DB. Kita akan belajar lepas ni tau. Sebab tu kalau kamu tak masuk kelas cikgu, memang kamu rugilah. Sebab cikgu nak ajar benda ni, cikgu kena ajar. Kamu baca mungkin kamu tak boleh faham. Tapi setengah topik tu cikgu tak ajar, tak apa, kamu boleh baca sendiri kan. Okay, contohlah kalau katakan tak ada elektrik. Kalau yang melibatkan kawasan luar ni kerja TNB. TNB kena datang. Kan? Contoh katakan fuse terputus. Kamu tak boleh panggil wireman buat. Kamu kena panggil TNB tukar. Tapi kalau dalam rumah, okay, kamu tolak trip, kamu panggil TNB, dia kata ni masalah rumah, kamu panggil wireman. Sebab tu dalam rumah kerja wireman, luar rumah kerja TNB. Okay, contohlah katakan satu fasa dia letak maksimum 60 ampere fuse. Okay, rumah kamu pakai sampai 80 amp. Bila kamu pasang serentak semua peralatan elektrik, dia jadi 80 amp. Apa jadi pada fuse? Rumah kamu pakai 80 amp. Fuse 60 amp. Apa akan berlaku pada fuse? Jangan cakap terbakar, bahasa lain. Jangan cakap rosak. Bukan spark, fuse terputus. Okay? Dalam fuse ni sebenarnya, kalau kamu tengok dalam fuse ni, dia ada satu wire halus atau wire. So, dia hanya membenarkan 60 amp je. Lebih dia putus. Okay. Bila putus, biasa kalau kamu panggil TNB, TNB akan tukar yang baru. Okay, mungkin
Sebab kadang-kadang fuse ni boleh putus kalau berlakunya litar pintas. Kalau neutral bertemu dengan live pun boleh putus sebab litar pintas. Okey, kali kedua kalau putus lagi, dia akan suruh kamu cek rotan kamu lebih, dia kata. Kamu kena tukar kepada 3 fasa. Ataupun dia kata pergi panggil wireman, cek wiring dalam rumah ada masalah tak. Datang wireman, dia kata alah ni senang aje. Kita tukar je 100 amp. Apa payah dia kata. Tukar je fuse 100 amp dia kata. Okey, kamu pakai 80. Apa akan berlaku pada fuse kalau kamu pakai 80 amp? Adakah fuse akan terputus ataupun tidak? Tidak. So, ada masalah tak? Tak ada. Ada sebab wire ni TMB bagi ikut fuse. Wire ni boleh tahan 60 amp. Wire ni mungkin lebih sikit lah. Mungkin wire ni mungkin dia bagi mungkin dalam maksimum 80 amp lah. Okay? Sebab fuse ni dia nak protect wire, salah satu faktor dia. Okay. So bila kamu tukar 100 amp, fuse tak terbakar, tak terputus. So apa jadi pada wire? Apa akan jadi pada wire? Wire akan terbakar. Dilebur dan terbakar. Sebab tu banyaknya berlaku kebakaran dalam rumah yang biasa bomba akan bagi tahu punca utama dia adalah litar pintas. Litar pintas, kenapa berlaku litar pintas? Sebab bila kamu gunakan arus elektrik terlalu banyak, fuse tak berfungsi, MCB tak berfungsi, ALCB tak berfungsi. Menyebabkan berlakunya dia lebur, dia bersentuh satu sama lain dan keluarkan percikan api dan menyebabkan kebakaran. Ni kenapa? Ya. Kita kena mohon. Boleh. Dua tak ada. Dia 1 dengan 3. Dua tak ada. 1 dengan 3 je. 4 pun tak ada. Kalau kamu pakai, katakan kamu pakai rumah kamu, maksimum satu fasa 60. Okay? 60 ni maksimum. Nanti kita akan buat pengiraan tau. Okay? Kalau rumah kamu pakai 65 contoh, kamu kena tukar lah 3 fasa. Dia bil elektrik sama. Faham? Sama je. Cuma pemasangan dia mahal. Faham? Maksudnya bila kamu nak masuk 3 fasa, kamu macam tadi itu cikgu masuk 3 fasa, cikgu kena bayar kos pemasangan dalam 400 lebih. Kalau macam satu fasa, kos pemasangan mungkin dalam 100 lebih. 400 lebih. Kemudian deposit. Deposit dia akan tinggi sikit sebab biasa kalau orang terpakai 3 fasa ni bil elektrik dia tinggi. Itu je. Tapi bil elektrik bukan kata cikgu kalau pakai 3 fasa bil elektrik tinggi cikgu. Tidak, dia tinggi sebab memang kamu pakai elektrik banyak. Tapi kalau kamu tak pakai elektrik banyak, tak ada masalah. Okay. Ada setengah rumah yang dibina, dia saja buat 3 fasa. Rumah dia tak adalah banyak aircon, ada setakat 2-3 je. Tapi saja dia pasang 3 fasa supaya akan datang dia tak payah buat pengubahsuaian. Dia pasang 3 fasa tak ada masalah. Cuma rugilah kan. Kalau kamu tak gunakan benda tersebut, dia akan jatuh rugi. Okey. Boleh faham Okay, biasanya 3 fasa ni macam aircon. Aircon jarang rumah kita pakai 3 fasa. Okey. Tapi kalau di sekolah, kat sekolah, dekat bahagian mana aircon sekolah yang pakai 3 fasa kalau kamu rasa? Bengkel tak? Bengkel 1 fasa. Pejabat pun tak 1 fasa. Ya, pandai dekat dewan. Dekat dewan kamu tengok aircon dia gedabak besarnya. Itu ada 5 horsepower. Lepas tu silap tau. Patutnya masa dia orang pasang aircon kat dewan, dia jangan pasang aircon terus besar tau. Sebab keburukan dia satu, kalau rosak nak repair kos tinggi. Penggunaan elektrik yang banyak, yang tinggi. Patutnya letak kecil-kecil je tapi banyak. Betul? Contoh katakanlah macam kalau 3 fasa, kalau 1 fasa tak ada, 2 fasa ada, aircon tak boleh berkendali tau. Ya kalau 3 fasa. Ya. Tak ada, bukan. Cikgu dengar bunyi tapi bukan. Tak tahu siapa punya bunyi. Cikgu dengar bunyi tu juga. Okey. So, 3 fasa menghidupkan jentera yang besar-besar macam dekat kilang 3 fasa. Okey. Yang jentera-jentera besar semua pakai 3 fasa. Dia tak ada pakai 2 fasa. Kemudian kamu kena tahu sikit tentang penghantaran, pengagihan 3 fasa
3 dawai, 3 fasa, 4 dawai. Apa benda 3 fasa, 3 dawai, 3 fasa, 4 dawai cikgu? Kan nak tunggu kamu tanya cikgu tak? Okey, yang cikgu ajar tadi. Kan? Yang ni cikgu ajar pengagihan 3 fasa, 4 dawai. 4 dawai. Okey, 4 dawai. Dia ada 2 jenis. Satu lagi jenis 3 fasa, 3 dawai. Okey, beza dia yang 3 fasa, 3 dawai tak ada wire neutral. Dia hanya ada wire live sahaja 3. Okey, kalau kamu lihat di sini, biasanya 3 fasa, 3 dawai dipanggil delta. Okey, kalau kamu detail, kamu ambil degree dalam elektrik, kamu akan belajar detail benda ni dulu. Okey, sebab cikgu masih belajar dulu. Benda ni memang cikgu katam lah dulu, tapi sekarang dah tak ingat, lama sangat tinggal dah. Okey, sambungan sistem 3 fasa, 3 dawai biasa digunakan untuk industri berat. Itu keyword yang kamu tahu. Industri berat ataupun di kawasan industri. Dia akan hantar 3 fasa, 3 dawai. Tapi kalau kawasan perumahan ataupun premis pendidikan, institusi, dia akan pakai 3 fasa, 4 dawai. Kita pakai 3 fasa, 4 dawai. Kalau ternyata dia biasa digunakan untuk membekalkan bekalan tenaga elektrik kepada pelbagai jenis pengguna. Okey, nilai voltanya kalau 3 fasa 4 dawai, kalau 3 fasa biasa dia orang sebut 400, kadang-kadang 415. Okey, di antara 400 dengan 415 lah. Kalau satu fasa 230. Ini 3 fasa. Boleh? Ya. Ya. Tak, dia pecah-pecah kan. Contoh macam, cikgu cerita senang dia. Bangunan KH. Hotel besar-besar, kalau yang ada hotel yang pakai centralized tau. Maksud dia aircon dia berpusat. Kamu tak nampak split unit tau. Kamu tak nampak aircon dekat ceiling. Kamu nampak ada lubang angin ni. Lubang angin tapi sejuk. Itu dia panggil chiller. Dia tak pakai aircon tau. Dia ada satu sistem lain. Sebab kalau pakai aircon bang jenuh bang, dia nak supply satu dalam bilik lain. Tapi kalau kawasan-kawasan yang luas kan, pakai aircon yang biasa ni tak boleh. So dia kena pakai chiller. Itu pakai 3 fasa. Sebab tu kamu tak nampak dekat dewan-dewan yang besar, kamu tak nampak pun apa? Aircon. Kan? Sebab dia pakai chiller, dia pakai, adalah chiller tu dekat atas, ada satu ruang. Okey, Joel baru nak masuk. Dah nak habis dah Joel. 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 Orang dah sampai Kuala Lumpur dah. Baru kan masuk. Okey. Nanti kamu tengok video balik yang cikgu ajar sebelum ni. Alright. Itu 3 fasa. Kalau satu fasa, ni rumah kita. Okey, macam cikgu ajar tadi, setiap fasa sambungan bintang akan sambung ke neutral. Maksud dia satu wayar neutral, satu wayar hidup. Ni, sistem satu fasa adalah sistem membekal tenaga elektrik, satu talian fasa dan satu talian neutral. Okey, sistem satu fasa hanya diperoleh pada sambungan bintang sahaja. Maksud dia kita ambil daripada delta bintang ni, 3 fasa 4 dawai. Kita tak ambil kat sini. Sebab ini adalah untuk industri. Okey. Apa beza 3 fasa dengan 1 fasa? Ini biasa keluar bahagian A. Okey. 3 fasa ada. Ini pun sama. Udah nak berok baru nak cari lubang. Si Syawal ni pula. Syawal? Syawal dapat install dah? Ya. Dah dapat install dah Syawal? Kamu menipu penuh. Mana dapat 3 kali kelas? Okey, tak apa. Terima kasih masuk. Nanti tengok balik video cikgu Okey. Sebab nak habis dah. Sistem 3 fasa, 3 talian fasa, 1 talian neutral. 1 fasa, 1 talian fasa, 1 talian neutral. Yang mana baru masuk ni tak tahulah. Tapi yang cikgu yang dah masuk lama tadi, dia tahulah. Cikgu dah lukis gambar dalam slide sebelum ni. 3 fasa, 1 neutral. Okey, 3 fasa membekalkan tenaga elektrik yang lebih besar. Maksud dia untuk penggunaan tenaga elektrik yang besar. Contohnya macam bangunan-bangunan besar, banglo. Maksud dia kalau rumah kamu ada lebih 5 biji aircon, kamu kena tukar kepada 3 fasa. Boleh tak pakai 1 fasa? Boleh. Tapi masalah dia tak boleh. TMB takkan bagi tukar wire. Tak boleh.
TMB tak bagi. Kalau TMB bagi, kita tak payahlah ada 3 fasa. Kita buat satu fasa, bantai TMB letak satu pemeluk wayar, hantar rumah kamu. Tapi TMB memang tak bagi. Dia kata kalau lebih, kamu kena pakai 3 fasa. Okey. Kalau kamu pakai juga, selalu akan trip ataupun fuse akan selalu putus. So, kalau kamu minta TMB, dia tak akan tukar wire. Dia akan suruh kamu tukar pada 3 fasa. Okey. Kemudian, pendawaian lebih kompleks kerana terdiri daripada 3 talian. Ni cikgu akan cerita lepas ni. Tak adalah kompleks mana pun, benda sama je. Yang pentingnya cikgu akan ceritakan lepas ni sekejap. Okey. Pendawaian lebih ringkas kerana 1 fasa. Kemudian, pengubah 3 fasa adalah lebih ringan. Pengubah transformer lebih ringan sebab kecil. Sebab dia ada 3, dia bagi dia pecah-pecah kepada 3. Tapi 1 fasa dia combine 1 sebab tu dia lebih berat dan kurang stabil. Okay, kos pendawaian lebih mahal tetapi lebih ekonomik. Sebenarnya sama je, cuma beza dia kata lebih mahal sebab banyak. Okey. Ni perbezaan dia. Yang ni cikgu masuk minggu depan. Cuma sekarang ni cikgu nak cerita pada kamu contohlah katakan dekat sekolah kan. Bangunan bilik cikgu tu. Okey. Okey, bilik yang kamu belajar, bilik AK tu. Kamu rasa bilik tu pakai 1 fasa ke 3 fasa? Bilik cikgu tu 3. Bilik yang kamu belajar tu kan, dia ada berapa tingkat? Dia ada 3 tingkat kan? Dia ada 3 tingkat. Okey, kita duduk kat sini. Kan? Okey, ni tiang, kamu nampak ada tiang kat luar. Kalau tak ada tiang, dia hantar macam mana? Ni tiang. Kalau tak ada tiang, kamu tengok cikgu, mana ada tiang cikgu? Dia hantar macam mana? Dia bawa tanah, dia tanam. Lepas tu siapa kerja tarik kabel? Ya Allah, penatnya lah hidup. Kabel bukan kecil-kecil nak tarik masuk dalam tanah. Okey? Lepas tu kalau kamu tak rajin, kalau kerja tarik kabel, Allah, memang badan kamu sadar, kamu tak payah pergi gym. Okey? Okey, contoh bangunan yang kita duduk sekarang ni, kita belajar, semua akan masuk 3. Katakan ada meter kat sini, ni meter. Meter ni kamu tahu kat mana tak? Dia letak. Meter tu ada kat belakang bawah. Kamu perasan. Ada bilik satu bawah tu, ada satu macam bilik, store, cikgu letak barang situ. Dalam tu ada switching board, ada tempat kawalan semua, ada meter dekat luar. Okey, dia masuk 3. Ya, apa dia? Belakang tangga. Belakang tangga, belah belakang. Dekat kuil tu, ngadap kuil. Bukan belah dalam ni tak. Okey. Dia masuk 3. Dia buat macam mana? Setiap floor ni, contoh tadi, fasa ada berapa warna? Boleh ingat? Apa warna dia? Merah. Dia biasa kita panggil dia punya sebutan RYB. Red, yellow, blue. Okay, kebiasaannya kalau bangunan tersebut tidak ada mesin yang besar ataupun tak ada aircon yang besar, okey, dia akan hantar 1 je. Red. Dia akan hantar 1 neutral pada aras 2. Okey, dia hantar 2. Kalau kamu tengok switch dia dekat bilik atas hujung tu yang letak kapek surau tu, ada satu bilik tu. Masa nak atas hujung belah kanan. Apa dia? Bilik atas sekali. Bilik atas sekali. So satu bilik dia ada 1 dB. Yang cikgu akan panggil lepas ni, kamu akan biasa dengar perkataan dB lah. Yang kotak ni dia panggil dB. Dia panggil apa? Distribution board. Papan pengagih. Okey, dalam ni dia masuk 1 live, 1 neutral. 1 fasa dia supply untuk lampu dengan soket. Okey. Di sini kalau kamu perasan, sebelah bilik cikgu ada bilik apa? Masakan. Jitan masakan kan? Okey. Biasanya bilik masakan ni dia ada banyak menggunakan microwave. Okey, untuk floor nombor 2 ni, kalau kamu perasan, bila trip, cikgu cakap, okey, hang pergi masuk kat belah belakang tu. Betul, ada bilik kecil. Okey, untuk floor nombor 2,
dia tarik 3 fasa tarik. Untuk bilik ni dia tarik 3. Sebab bilik masakan ni ada banyak ada banyak pemanas, ada banyak microwave. Sebab tu dia standby kan untuk 3 fasa. Bilik cikgu dia tarik 1 fasa. Bilik masakan ni 1 fasa juga, tapi dia tarik 3 kabel, dia pecah-pecahkan. Kemudian bilik bawah sekali dia tarik 1 fasa. Maksud dia kalau kat rumah, contoh kan, cikgu tahu kamu tak faham. Sebab ni first time kamu dengar kan. Okay. Kalau macam contoh cerita paling mudah lah, rumah cikgu. Okay. Rumah kamu, masa lepas ni kelas apa Ada masa dah. Cikgu Hayati Sekejap nanti bising lah. Okay, rumah kamu, okay, dia akan ambil 2 fasa. So maksud dia dalam ni ada 1 dB. Okay, ni rumah kamu. Okay, rumah cikgu taklah besar mana rumah cikgu, tapi sebab cikgu letak aircon banyak, setiap bilik ada 5 biji aircon. Okay, dB box cikgu yang besar, dalam dia ada 3. So maksud dia 1 tarik untuk red, 1 tarik untuk blue, 1 yellow. Kemudian yang ni pergi, dia akan pecahkan lah. Okay, ni pergi pada bilik 1, ni pergi pada bilik 2, dia pecahkan. Tapi bendanya sama, masuk dalam rumah tetap 1 fasa. Faham? Cuma daripada luar dia masuk 3, masuk dalam rumah dia tetap pecahkan juga. So kamu boleh, dia separatekan fasa tu dalam rumah. Macam rumah kamu kalau 1 fasa, kamu ada 1. Rumah cikgu ada 3. Okay. Tapi kalau rumah cikgu ada aircon yang 5 horsepower, okay, cikgu akan ambil ketiga-tiga ni pada aircon. Okay, 3 dB ni akan ada 1 wire 3 ni masuk pada aircon. Tapi jarang rumah pakai 5 horsepower, jarang. Sekolah pun dewan tu ya. Tapi jarang. Bangunan-bangunan besar ya, tapi kalau dekat kediaman jarang kita pakai 5 horsepower aircon. Sebab 5 horsepower elektriknya jangan dikenang lah. Okay? Ada soalan? Ya? Rumah cikgu 3 fasa. Sebab cikgu dah guna lebih daripada 60M. Lebih 60M kena tukar kepada 3 fasa. Ya, sebab nanti okay, kita akan belajar ni. Ni kita akan belajar ni. Kita akan kira ni. Kita nak tahu nilai ni. Ni contoh macam ni, 54, 91 masih boleh 1 fasa lagi. Kamu kira lah berapa banyak pemanas air, berapa banyak soket, berapa banyak kipas, berapa banyak lampu. Okay, kalau kamu kira 54 boleh pakai 1 fasa. Tapi kalau kamu kira udah sampai 170, tak boleh pakai 1 fasa, kena tukar 3 fasa. Okay, minggu depan kalau boleh elakkan tak masuk kelas, sebab cikgu akan ajar bagaimana kita nak mengira pengiraan arus ke dalam rumah kita untuk kita tentukan sama ada 1 fasa ataupun 3 fasa. Okay, ya. Tak payah. Tadi setakat main game PC tak pakai tenaga elektrik yang banyak. Tak ada. Sikit kecil je. Apa dia? PC kecil. Dia yang penggunaan PC tu apa? Dekat pusat komputer tu. Tak. Dia benda yang menggunakan tenaga elektrik yang besar. Kalau ada pemanas. Contohnya rumah kamu ada banyak water heater. Okay? Rumah kamu ada banyak sistem penyejuk. No. Tapi kalau setakat komputer, setakat TV, kamu ada 20, komputer ada 50 kan. Lampu ada 100. Dia tak ada masalah. Benda tu penggunaan tenaga elektrik yang kecil, yang rendah, tak besar. Tapi kalau aircon, rumah kamu ada 10 aircon, memang tak boleh pakai 1 fasa. Rumah kamu ada 10 dapur nasi. Kan? Kamu pakai microwave ada 15. Tak boleh. Benda-benda tu yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Tapi kalau setakat PC, dia tak ada benda. Dia tak banyak. Dia tak guna banyak. Okey. Jawab soalan? Okey. Kalau tak ada, macam biasa cikgu akan cakap terima kasih dulu, tapi kamu jangan live dulu.
Okey, kita akan sambung pada minggu depan hari Isnin. Hari Khamis. Okey. So, cikgu harap hari Khamis jangan tak datang kelas. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.